Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Baru sebentar tadi, siang tadi saya telah publish satu video berkenaan dengan satu laporan eksklusif tentang Hamzah Zainuddin, yang mana beliau berkata mereka tidak akan berhenti kenakan saya. Di dalam satu perenggan saya tertarik dengan satu perenggan ni, di mana beliau berkata dalam laporan itu menulis, bercakap kepada Sinar Harian, Setiausaha Agung PN itu berkata beliau mungkin bukan pemimpin seterusnya dalam PN selepas pengerusi Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan, yang berdepan beberapa pertuduhan di Mahkamah setakat ini. Persoalannya ialah, kalau memang betul bukan sahaja Hamzah Zainuddin, adakah Azmin Ali juga dalam bahaya? Ada orang bertanya kepada saya dulu di tamu, ngam berjumpa dengan tak pasti peminat Twin TV. Dia bertanya kepada saya, kamu rasa Azmin Ali akan juga terpalit dengan kluster mahkamah kah? Dia kata begitu. Saya pun tidak berani jawab apa-apa sebab kita takut nanti jadi fitnah. Tapi memandangkan sudah Setiausaha Agung PN itu berkata begitu, maka sekarang ini yang berlegar-legar di fikiran saya ialah hampir pasti, mungkin ada kemungkinan besar bahawa mungkin ada lagi pemimpin besar di dalam Perikatan Nasional yang mungkin kantoi kedapatan setelah fail-fail data-data siasatan dibuat ke atas mereka. Seperti kata Hamzah Zainuddin, beliau menyadari bahawa ada kelompok tertentu sedang sibuk menggunakan agensi kerajaan untuk menyelongkar sekiranya ada kesalahan beliau. Sekali lagi saya ingin jelaskan, Hamzah Zainuddin atau sesiapa sahaja pemimpin di dalam Perikatan Nasional, termasuk Azmin Ali, termasuk sesiapa saja di dalam Perikatan Nasional, tidak perlu takut, tidak perlu risau, tidak perlu gabrah, tidak perlu meroyan, tidak perlu bising-bising. Lebih baik diam saja kalau memang tak ada salah. Tapi kalau ada salah, bising macam mana pun, meroyan macam mana pun, buat laporan polis kah, apakah, semua itu tak berhasil kalau memang ada bukti yang menunjukkan bahawa ada kes salah laku dan penyelewengan. Jadi saya pun tidak dapat juga untuk nyatakan Azmin Ali bakal kena ataupun tak kena. Yang pasti, siapa sajalah pemimpin, termasuklah dalam kerajaan, di luar kerajaan, penyokong kerajaan, pembangkang paling hangit, tidak kiralah siapa saja yang didapati ada bukti penyelewengan, yang didapati ada bukti penyalahgunaan kuasa, didapati ada rasuah, didapati apa sajalah yang melanggar undang-undang negara Malaysia, sekarang memang patut takut. Bukan sekadar Azmin Ali, tetapi semua orang patut takut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah bersama-sama dalam channel ini. Bagi anda yang belum lagi menekan butang subscribe, mohon kiranya untuk tekan butang subscribe, like dan share. Selamat berbuka puasa kepada semua umat Islam yang akan berbuka puasa. Bagi rakyat Sabah, Sarawak yang rasanya sudah lama buka puasa, selamat menjamu selera. Nampaknya Rafizi Ramli menang besar di mahkamah.
Rafizi Ramli menang besar di mahkamah, dan kali ini kemenangan ini pasti akan membongkar lebih banyak rahsia, pasti akan dapat membongkar lebih banyak data maklumat yang sangat perlu berkenaan dengan satu syarikat yang pernah menjadi penyebab kepada debat di antara Anwar Ibrahim dan Najib Razak. Saya fikir debat waktu itu memang debat yang luar biasa, pertama kali diadakan di antara bakal Perdana Menteri dan juga bekas Perdana Menteri. Dan akhirnya mahkamah telah membenarkan permohonan Rafizi Ramli untuk mendapatkan dokumen atau dokumen gaji dan allowance bekas CEO Sapura Energy. Nah, ini amat-amat penting untuk melihat semula adakah kerajaan perlu bail out Sapura atau tidak. Mahkamah Session di sini pada hari ini dengan ini telah mengesahkan membenarkan permohonan daripada Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Ramli untuk mendapatkan dokumen berhubung gaji dan allowance dibayar kepada bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sapura Energy Berhad Tan Sri Syahrir Samsudin. Hakim Lailatul Zuraidah Harun atau Harun memerintahkan syarikat itu mengemukakan dokumen yang diminta oleh Rafizi dalam tempoh sebulan dari hari ini. Peguam ahli Parlimen Pandan itu, Navpreet Singh, ketika mengesahkan perkara itu selepas sesi pengurusan pada hari ini, berkata bahawa permohonan itu dibenarkan kerana ia berkaitan dengan kes fitnah yang telah difailkan oleh Syahrir terhadap defendant iaitu Rafizi. Pengurusan kes seterusnya ditetapkan pada 15 Mei iaitu untuk mengemaskini mahkamah berkenaan dengan pematuhan syarikat terhadap keputusan mahkamah untuk mengemukakan dokumen tersebut, kata Navpreet. Pada 24 November yang lalu, pada tahun lalu, Rafizi telah memfailkan permohonan itu dan meminda pembelaannya yang difailkan pada Julai tahun lalu. Dalam permohonan itu, Rafizi telah memohon kebenaran mahkamah untuk Sapura Energy mendedahkan pakej imbuhan dan allowance Syahrir. Sebelum itu, Syahrir telah memfailkan saman terhadap Rafizi pada Mei tahun lalu. Berikutan kenyataan Rafizi dalam 3 artikel yang telah disiarkan di akaun media sosialnya di antara 31 Mac sehingga 4 April pada tahun yang lalu. Artikel tersebut sebagai reaksi terhadap kewajaran untuk menggunakan dana awam untuk menyelamatkan syarikat itu seperti yang dicadangkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mahu kerajaan untuk menyuntik lebih banyak dana ke dalam Sapura Energy. Danyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita lihat nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Rafizi menang atau Rafizi kalah. Bye-bye.